ini adalah cadangan saya kepada owner biasanya akan setuju untuk buat lot. Saya bagi cadangan. Saya kirakan dengan buat calculation. Tapi nanti ni boleh. Okey, ni satu lagi, ini pihak-pihak yang terlibat. Sajalah saya masukkan. Kita pun kena kenal orang yang kita terlibat ni. Diorang ni semua profesional. Town planner, jururukur, diorang ni sebab tu bila ada orang tanya pasal harga, sebab pada saya lah, town planner, jururukur, arkitek, peguam macam ejen hartanah ni, kami ada memang ada standard fee. Standard fee plus plus. Maknanya kalau plus tu lah yang mungkin kita boleh minta tawar sebab dia orang ni professional body. Samalah town planner ada lembaga perancang bandar, jururukur ada lembaga jururukur tanah. Diorang ada standard fee. Jadi kita kena faham dia orang punya kerja. Arkitek ada lembaga arkitek, peguam ada bar council. Kita ejen sebagai kami sebagai ejen hartanah pun kami ada BOVIAP ni, lembaga penilai pentaksir ejen hartanah dan pengurus harta. Jadi setiap pihak yang terlibat dalam development ni masing-masing ada dia punya professional body yang jaga. Jadi ada standard rate yang kita perlu faham. Jadi ramai orang tak faham, boleh tawar. Yalah, kadang-kadang kesian juga jururukur, orang tawar minta diskaun lebih-lebih kan. Saya cakap dia orang ni memang ada standard. Lagi jururukur baru naik 2 tahun lepas kot. Setelah 10 ke berbelas-belas tahun tak pernah ada kenaikan. Kan? Sekarang ni at least jururukur. Dulu arkitek pun susah, sekarang ni dah standard. Mana-mana building kena ada arkitek punya. Nak CCC tak sama macam dulu. Sekarang ni dengan ada CCC, arkitek akan lebih terlibat dalam satu-satu proses. Sama juga peguam, diorang ada standard rate diorang untuk diorang punya charge ni. Kalau ada pun dia memang ada lah, dia ada buffer sikit. Sebab tu kita buat proses ni sebenarnya kita berurusan dengan orang-orang yang profesional. Diorang ni ada standard rate dia. Macam ejen pun sebenarnya kalau tawar boleh, tapi memang kami ada standard rate 3%. Kan? Jadi sama jugalah, ini ada jugalah kawan-kawan kita ni yang ni akan terlibat bila kita nak masuk proses macam sampai masuk KM, nak sampai buat building. Ni adalah orang-orang yang terlibat lah. CNS, MNE, QS, geotechnical, ni semua adalah kena ada. Environment Impact Assessment Consultant. Ini kalau pergi untuk, saya cuma nak inform sajalah. Ini sebab kita kena faham juga, kalau lah tiba-tiba kita dapat tanah, tiba-tiba cakap dia nak buat construction lah, dia nak buat taman perumahan sendiri, dia ada modal, okey lah. Jadi kita buat, at least kita tahu. Sebab tu ini bidang kita. At least kita sebagai land consultant kita tahulah. Saya sajalah masukkan dia punya ni. Jadi ini adalah basic-basic lah. Sebagai consultant lot banglo ni kena tahulah. Ini paling basic lah, section mana, 204, 137, 142. Saya ada bagi nasihat kepada kawan kita juga, kawan-kawan saya lah yang baru nak buat development. Dia pergi pejabat tanah, dia pergi majlis, dia sebut section-section ni, barulah synchronize dengan sama level dengan ini kita cakap macam ayah dengan itik. Macam mana saya nak develop apa semua, dia tak faham. Sebab kita tak tahu apa yang sebenar orang ni nak. Kalau kita boleh cakap the same language, kita tahu, boleh tak saya masuk 204? Ini ayat masuk 204 masuk KM. Jadi ini kena belajar. Tapi hari ni saya tak nak ajar kelas basic ni lah. Ini dalam internet banyak. Boleh banyak apa kebenaran rancang, building plan, MNE, PA, development apa semua, GDC, plot ratio, density ni, semua ni ada dalam internet lah. Yang ni saya tak nak share, ini kelas. Tapi istilah-istilah ni kena faham. Jadi bila nak jadi land consultant, benda-benda ni yang kita akan bawa. Dan benda-benda ni akan jadi kita punya coding. Jadi tak payah kita nak cakap ni, boleh masuk sini boleh masuk 124 tak? Kan? Contohlah kan. Jadi barulah dia akan terangkan, okey 124 sini tak boleh, kena masuk juga 204, kawasan ni memang kena 204. Barulah dia punya, kata orang cakap, dia punya flow tu kena. Flow dia tu kena. Kan? Barulah rasa macam at least kita adalah juga ilmu, tak adalah kita pergi tak ada apa-apa persediaan. Ini nasihat saya, benda-benda ni wajib tahu. Wajib. Kan? Jadi saya tak nak ambil banyak yang ni.
Ini akta-akta ni pun sama lah. Saya nanti kalau ni nak slide, kita akan bagi slide ni. Ini akta ni sebenarnya nak akan, okey. Sebelum kita tutup yang sebenarnya, ini patutnya sebelum tadi tu kita dah habis yang ni. Kita ada, inilah extra service yang kita berikan. Berbanding kalau dia pergi jumpa jurukur dan kita pergi office kita macam tu. Ini extra service. Nak tunjukkan kenapa dia perlu ambil kita punya servis. Jadi kita akan nasihat, jadi penasihat kaedah nak cari modal permulaan. Macam mana dia nak modal? Nak cari RM5,000, nak cari RM10,000, nak buka RM20,000, nak kan? Kita akan ajar. Nanti kejap lagi saya masuk sesi tu, saya akan bagi teknik saya. Macam mana owner ni nanti nak cari modal. Macam mana dia nak cari modal? Dia dah ada modal lah. Kan dah semua dia nak keluar, dia dah ada tanah. Kita gunakan. Dan kebanyakan bila saya buat RM10,000, RM20,000, dia orang akan, alamak, bil tak ada lah bil. Boleh tak bayar sikit-sikit? Kita pula bayar sikit-sikit kan, kita pula nak modal pula kan. Kita bukan pemaju yang nak kita buat development 100%, dia duduk diam saja tak payah keluar duit. Kita ni cuma consultant untuk dia buat lot banglo. Sebab lot banglo ni sebenarnya tak susah. Berbanding kalau kita nak buat. Sebenarnya kalau saya nak cerita lah, macam saya buat projek perumahan. Lot banglo ni sebenarnya boleh katakan cuma 30% saja. Mungkin less, mungkin 25%. Berbanding kalau kita nak buat sampai taman perumahan. Macam saya terus terang saya cakap, saya memang saya limitkan tempat yang saya cover. Sebab saya suka, saya cuma, yang kebanyakan lah, projek saya banyak ni, saya rasa 80% saya cuma buat di Majlis Pemandangan Sepang, Majlis Pemandangan Hulu Langat. Sebab kawasan ni saja saya tak mampu nak cover. Lagi saya sebenarnya sama juga macam pemaju, diorang ni suka lokasi yang senang. Tak payah logistik senang, kita nak pergi tengok site senang, kan. Lagi senang lah, macam saya suka keliling saya. Saya buka bila ada orang luar daripada kawasan tu, saya akan advise kawan saya lah, ambil lah kes ni kau buat. Kan tak apalah, nanti kalau ada lot, aku akan suruh kita orang punya ejen, saya punya ejen akan pergi jual kan. Tak ada masalah. Kan, sebab pada saya tak semua tempat kita boleh cover. Kalau tak kan ada grup Johor suruh buat lot di Johor. Grup Kedah suruh buat lot di Kedah. Oh, jenuh macam tu. Saya rasa saya akan, saya nak cakap, bukanlah cakap expert. Saya suka dua majlis ni je. Benda ni urusan dengan manusia. Jadi kita pun kenalah jadi orang yang berbudi bicara kan. Jadi ini saja kita, okay, ini extra service. Saya nak bagi tahu kalau masuk kelas saya 8 ni yang membezakan. Bila kita dah tengok, inilah 8 yang membezakan. Kami kalau jadi dan consultant, kita cara nak cari modal, kita akan ajar owner untuk macam mana kerja infra, ikut spek. Kan seronok lepas kita dah jual dengan pembeli. Pembeli tu dapat lot banglo yang cantik. At least lah ada basic, ada longkang, ada jalan, ada tiang elektrik, ada tempat nak tapping air kan. Seronok sebab benda tu pun dia reflect kat kita. Benda apa-apa pun kita akan reflect kat kita sebab kita yang buat lot banglo tu, kita advance. Jadi bila kita cari pembeli tu akan suka. Sebab tu saya banyak, sekarang ni saya banyak recommend daripada saya punya pembeli, beli je. Kadang-kadang yang bestnya bila kita dapat lawyer yang baik. Dia dah ikut saya dah selalu hantar bagi dia projek untuk jadi untuk peguam projek-projek saya. Jadi bila kita bawa je klien ni pergi office dia, lawyer ni yang convince kan. Mungkin pembeli ni tak percaya kita, kurang percaya betul ke Mamat ni kan. Tapi bila kita bawa ke office lawyer buka file, oh tengok ini adalah file kelima Cik Bill buka di sini, projek di sini. Jadi ini semua dah dapat grant. Masa tu saya tak payah cakap banyak, dia bayar je proses seterusnya. Jadi ini kita cakap tadi, kita kena ada khidmat peguam yang baik. Sebab peguam ni ada banyak. Sama juga macam property agent, sama macam pada saya peguam, ada peguam syaik, ada banyak jenis peguam dan tak semua orang boleh master untuk semua buat produk. Macam saya lah, saya mungkin terror sikit lah pasal tanah. Tapi bila buat projek tak pandai pula.
untuk jual projek-projek baru tak pandai, kurang pandai. Jual subsale, dia jadi banyak. Sebab bidang ni terlampau banyak dan tak semua mampu kita buat. Jadi sama juga macam ini sebagai seorang land consultant, kelas ni kita boleh penasihat documentation yang diperlukan oleh owner. Kena simpan dokumen apa yang perlu ada. Kalau boleh siap dengan invoice, siap dengan receipt. Lepas tu kita juga penasihat untuk perancangan seterusnya. Kalau boleh duit tu tadi, kalau Haji dah dapat 4 juta, asingkan sikit 1 juta, kita beli tanah lain, nak tak ni? Beli pun dengan kita juga kan. Jadi memanglah saya akan nasihatkan Haji ni untuk beli tanah lain sebab lepas tu kita dapat lagi komisen. Tapi tak apa sebab dengan 1 juta tadi dia beli tanah, dia boleh dapat lagi ekstra kan. Jadi lama-lama dia boleh jadi kita punya macam personal dah. Kita akan memang, saya banyak yang saya punya klien dan memang macam jadi kawan, dia jadi partner. Inilah yang kita nak, extra service yang kita berikan. Jadi itu untuk part untuk jadi land consultant lah.